InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. InsyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi zidni ilman. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kita syukur pada Allah diberikan kesempatan pada pagi ini untuk sama-sama kita berkumpul berjamaah tadi secara daripada malam tadi, alhamdulillah, dan kemudian sampai ke subuh. Dan insya-Allah kita ambil masa peluang sikitlah untuk kita sama-sama buat muhasabah dan buat sedikit peringatan. Jadi pada pagi ini, sebelum kita mulakan, sekali lagi kita mentajdidkan syahadah kita, dan tajdidkan syahadah kita sama-sama lah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Jadi pertama-tama kita ingin sama-sama sentiasa berada dalam suasana mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Inilah perkara yang menjadi sesuatu yang akan ditanya dululah, kan. Kita kata dalam hidup kita ni, asas kepada ibadah, asas kepada akhlak, asas kepada segalanya ialah kita beriman, dan asas kepada iman itu ialah mentauhidkan. Dan ini kalimah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka untuk mentauhidkan Allah SWT ni, maka kita adalah latih diri kita ini supaya sentiasa dalam keadaan memerhatikan segala perkara yang berlaku itu. Nombor satu, yang kita melihat itu adalah merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah. Maknanya tidak ada satu pun melainkan semua itu perbuatan Allah. Memang kita nampak, kan, manusia yang menulis, manusia yang menggerakkan sesuatu, bergerak, kan. Tetapi manusia bergerak itu menzahirkan perbuatan Allah. Burung berkicau menzahirkan perbuatan Allah. Jadi kita nampak burung, tapi sebenarnya dia menzahirkan hakikatnya perbuatan Allah. Ini yang kita nak kena latih. Jadi bila kita melatih ini perbuatan Allah, maka inilah perkara nombor satu yang akan menyelamatkan manusia daripada segala perkara yang berlaku di atas muka bumi ini. Apa pun perkara yang berlaku di atas muka bumi ini, kan, bila kita tahu dia perbuatan Allah, maka dia akan jadi baik. Dia akan jadi baik. Walaupun nampak macam bencana, nampak macam balak, nampak macam sakit, nampak macam aksiden, nampak macam kematian, nampak macam kebakaran, kan. Jadi kita lihat perbuatan Allah SWT ni dia baik. Ini hakikat dia. Jadi kita pertama sekali mentauhidkan perbuatan Allah. Tapi jangan pula kita rasa oleh kerana ini perbuatan Allah, maka tak apalah nak buat maksiat. Jadi tak apalah, ini adalah, kan, amal hati kita. Amal hati. Akidah ni dia bermula dalam hati.
Dan inilah yang Allah lihat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dan al-qamaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak melihat apa yang ada pada tubuh badan kamu, tapi Allah melihat apa yang ada dalam hati kamu dan apa yang ada dalam niat kamu. Dalam hadis yang lain, wa niyatukum. Jadi dalam hadis ini menggambarkan kepada kita bahawa amalan hati itu adalah amalan iman, akidah. Jadi kita melihat sesuatu, maka kita melihat perkara itu adalah perbuatan Allah. Bila perbuatan Allah, hati kita pun rasa ini baik. Ini baik, mesti baik punya. Sebab tidak ada yang tak baik daripada Allah. Kalau yang tak baik tu, contohnya bencana, balak, Allah nak suruh kita sabar. Sebab tu bila kita tengok, dia akan jadi baik. Kalau kita nampak dia perbuatan bukan perbuatan Allah, maka dia akan jadi tak baik pada kita. Jadi segala perkara akan jadi, kita tak akan bebas daripada keburukan bila kita mentauhidkan perbuatan Allah. Ini nombor satu. Dengan kita mengambil nota dalam hati kita, dalam fikiran kita, kita tidak boleh melanggar syariat. Maknanya bukan maknanya perbuatan Allah kita boleh buat apa saja. Ini semua perbuatan Allah. Curi pun boleh, bunuh orang pun boleh kan. Itu adalah perbuatan Allah juga yang Allah izin, tetapi dia merupakan yang buruk rupanya, baik hakikatnya. Seperti maksiat. Buruk rupanya seperti maksiat. Kenapa buruk? Sebab dicela oleh syariat. Syarak mencela. Jadi siapa yang bermaksiat ni, dia kena hukum lah dengan fizikalnya. Dengan fizikalnya, dengan syariat dia kena hukum lah. Kalau mencuri itu sampai had, dia kenalah potong tangan. Bukanlah kata mencuri itu perbuatan Allah boleh pula kan. Dia kena letakkan syariat. Ini hati kita. Jadi ada perbuatan yang buruk rupanya, ada perbuatan yang baik rupanya, seperti iman dan amal. Menolong orang tu baik rupanya. Nabi gambarkan antara amalan yang baik, yang lebih baik daripada solat, bangun malam sebagainya, ialah kamu mendamaikan dua orang yang bergaduh. Dua orang Islam yang bergaduh, kita damaikan. Bukan bagi minyak lagi. Bukan dia api lagi. Dia berdamai. Itu lebih baik. Jadi nak sebut sini, yang baik rupanya dan baik hakikatnya. Hakikatnya daripada Allah baik. Hakikat sentiasa baik. Gitu. Jadi kita tengok ni perbuatan Allah kan. Jadi maka barulah boleh syukur. Bila benda yang nikmat, baru kita boleh syukur. Bila benda yang bencana, baru boleh sabar. Ni daripada Allah kan. Baru kita boleh sabar. Bila benda tu kita kata maksiat, kita tercebur dalam maksiat, barulah kita bertaubat. Allah susun kita berada dalam maksiat tadi supaya kita bertaubat. Maknanya kita ni nak kena baiki lagi diri kita, ada kelemahan kan. Bila kita beramal pula, maka Allah Ta'ala nak suruh kita apa kan, tawaduk, rendah diri kat dia. Ini benda-benda yang kita kena ulang-ulangkan supaya betul-betul kita mentauhidkan Allah. Dia tak cukup sekali dua kali. Sekali dua kali tak ingat, lupa. Kemudian mentauhidkan sifat. Mentauhidkan sifat Allah SWT ini juga merupakan satu perkara yang penting. Apa mentauhidkan sifat? Tu salah satunya sifat ma'ani. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Jadi kita nak tengok sini contohnya sifat-sifat. Ada banyak sifat Allah ni, banyak. Yang ulama gariskan 20 sifat tu sebahagiannya. Dia banyak lagi lah. Tu sifat-sifat yang kita kata important, penting lah, kita nak kena tengok. Tapi sifat lain pun ada juga. Sifat yang tak ada dalam sifat 20 tu banyak lagi kan. Jadi kita nak kena rasa bahawa semua sifat yang ada, kalau orang sayang kat kita, menzahirkan kasih sayang Allah. Kita nak mentauhidkan sifat juga. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud. Jadi bila kita tengok orang sayang kat kita, kita jangan tengok orang tu sehingga kita sayang kat orang tu sampai kita buat benda maksiat pula, melanggar ni kan. Sayang orang sayang kat kita, nak menzahirkan Allah sayang kat kita, maka kita pun ikut syariat, tidaklah melanggar batas syarak. Jadi buruk rupa perbuatan tersebut. Hakikatnya baik, tapi buruk dia punya rupa dia, bentuk dia tu. Jadi kita nak kena tengok balik sifat Allah. Orang marah kat kita, itu sifat Allah juga kan. Sifat Allah juga.
Jadi sebab itu kita kena mentauhidkan sifat. Mentauhidkan sifat ni pun penting. Ramai orang ni semayang tapi dia mensyirikkan Allah. Dia tak rasa kasih sayang Allah. Dia tak rasa rezeki daripada Allah. Allah ni Ar-Razzaq. Dia juga tidak mentauhidkan nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nama-nama ni pun sampailah kepada mentauhidkan zat Allah. Apa maksud mentauhidkan zat Allah? Ni nak sebut sini bahawa kewujudan yang hakiki, al-wajibul wujud tu Allah. Allah sahaja yang ada. Hakikatnya begitu. Allah yang ada. Yang ada tu Allah. Yang lain-lain ni menzahirkan kewujudan Allah. Menzahirkan kewujudan Allah. Jadi kita melihat sesuatu tu ada manifestasi kepada kewujudan Allah. Maka kita pun melihat makhluk, kita tahu Allah SWT yang ada. Jadi tak cukup sekadar kita kan. Jadi sekadar kita kata kita aja. Kita kata Allah. Jadi, maka jadilah kita ada ni kan sebab diadakan oleh Allah. Kita dijadikan oleh Allah. Saya bukan hidup, saya dihidupkan oleh Allah. Kita rasa macam itu. Bukan saya yang kuat, Allah bagi kekuatan kat saya. Jadi sebab tu itu satu mentauhidkan Allah. Jadi dalam hati kita, sebab tu bila berlaku perkara mentauhidkan Allah, maka akan berlakulah satu perasaan kita merendah diri ke Allah, kita menyerah diri ke Allah, kita bergantung pada Allah, dan kemudian kita pun bersandar pada Allah. Ini penting. Kadang-kadang kita tak perasan kita bersandar pada kekuatan kita. Kita rasa kita pandai cakap, kita pun buat latihan apa semua supaya kita pandai cakap. Kita ingat kita yang pandai. Rupanya Allah yang pandai. Kita tertipu dengan dia. Dia mensyirikkan Allah secara kafi, secara halus. Jadi tidaklah sampai kafir, tapi maknanya kita tidak mentauhidkan Allah dengan sebenar. Jadi bila kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan macam itu, maka barulah kita ni benar-benar boleh berubudiah pada Allah. Jadi jangan bersandar pada diri kita. Kan? Perasan tak? Kadang-kadang kita kerja, kita rasa apa contoh kita bersandar pada diri kita, kita lupa nak minta ke Allah. Sebab itulah kita kena izhar ta'abud. Maknanya mentauhidkan Allah ni dia akan datang bersama dengan menampakkan diri kita sebagai hamba. Kita kena memperlihatkan diri kita ni hamba Allah. Apa contoh memperlihatkan diri kita sebagai hamba Allah? Kita banyak berdoa. Apa sifat hamba? Ada 4 sifat utama hamba. Yang pertama sekali, dia fakir. Dia memerlukan Allah. Kita tak boleh melihat, mata kita melainkan dengan keizinan Allah, kekuasaan Allah, kudrah, iradah Allah. Jadi kita rasa fakir, kita kena memerlukan Allah. Jadi kita kena menzahirkan sifat fakir kita pada Allah. Yang kedua, sifat dhaif. Hamba ni dhaif, lemah. Hamba ni lemah, hamba ni fakir, hamba ni lemah. Yang ketiga, hamba ni terbatas kemampuannya. Kita boleh buat tapi terbatas. Allah saja yang menguasai segala-galanya. Yang keempat, hina. Ini sifat 4 sifat ni, sifat hamba. Kita kena menzahirkan. Tanda kita mentauhidkan Allah bukan sekadar kita kata la ilaha illallah, sekadar kita mentauhid kata Allah mengesahkan sifat itu, tapi kita menzahirkan kehambaan kita. Ini mesti berjalan serentak. Ini latihan yang perlu dilakukan, perlu dibuat. Jadi sebab itulah kita berdoa. Jadi kenapa berdoa? Kenapa perlu berdoa? Sedangkan Allah tahu dah apa kita nak. Allah Maha mengetahui. Sebelum kita doa tu Allah dah tahu dah kita nak apa. Kan? Sebelum cakap tu Allah dah tahu dah kita nak cakap apa. Allah Maha mengetahui kan. Habis kenapa Allah suruh doa juga? Allah dah tera, dah tahu kan. Dah Maha mengetahui. Sebab Allah memerintahkan kita menzahirkan sifat-sifat hamba. Ini ibadah. Sifat hamba. Sifat hamba ni apa? Dia fakir. Maka dia pun doa, ya Allah, sesungguhnya aku tak mampu, aku tak layak untuk Engkau berilah kekuatan, kelayakan, kemampuan. Jadi maka kita pun bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini perkara yang kadang-kadang kita terlupa. Kita ingat mentauhidkan Allah ni cukup dengan kita sembahyang, puasa. Sedangkan kita tak merasai pun hakikat tauhid sifat Allah, tauhid af'al Allah, zat Allah tadi. Dan kemudian kita tidak pula menzahirkan kehambaan kita, terjadi sombong. Bila kita berjaya, kita rasa aku yang pandai. Kan? Aku pandai. Jadi tak jadi hamba Allah. Kita jadi hamba diri kita. Ini tidak mentauhidkan Allah.
Jadi mentauhidkan Allah dia ada dua benda yang asas tadi. Kita mentauhidkan dia punya af'al, sifat dan zat, dan kemudian kita menzahirkan kehambaan. Bila kita menzahirkan kehambaan itu, barulah pada masa tu kita menjadi hamba Allah. Jadi sebab tu kita berdoa, sebab tu kita salat. Kenapa kita salat? Sebab kita hamba Allah. Kan? Betul tak Tak tidur dia, alhamdulillah. Abang lentok tak apa. Dia dengar macam tak kenali kan. Dengan guna subconscious mind. Kan? Tak apa, anak-anak kita ni kita bawa di majlis, dia tidur pun tak apa. Kerana dia dengar, dia dapat, paling kurang dapat barakah. Majlis ilmu ni paling kurang Allah ampunkan dosa, paling kurang. Dia tidak keluar daripada majlis ilmu tu sehinggalah Allah akan mengampunkan dosa-dosa dia. Sebab tu kena banyak dalam majlis ilmu. Jadi kita nak kena tengok ni dua perkara yang penting di dalam kehidupan kita, mentauhidkan Allah. Bila berjalan yang ini, maka jadilah segala yang kita lakukan tu ibadah. Sebab tu orang Nabi gambarkan afdaluz zikr fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita sebutkan banyak la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Macam mana kita sebut semalam kan? Ketika malaikat menarik nyawa seseorang tu sampai ke halqum, dia berhenti sekejap. Dia berhenti. Sebab tu kat halqum tu kita nampak dia macam susah nak nafas. Susah nak nafas. Kadang-kadang lama sikit, tak ada lama sangat kan. Sakit tu kan. Kenapa? Kerana Allah nak bagi peluang hamba-Nya mengucap kalimat tauhid. La ilaha illallah. Atau kurang-kurang menyebut Allah. Kurang-kurang menyebut Allah. Jadi kalau kita tengah tengok orang sakaratul maut, kita buat apa? Ajar kalimah jadi yang pertama sekali, bila tengok dia sakarat, tanda-tanda sakarat kita sebut semalam kan. Yang pertama apa? Ingat tak? Kaki dia jadi tegak je ni. Tu maknanya tengah sakit tu. Walaupun dia tu nampak macam relax, dia diam sebab dia penat. Dah sakit lama, tak ada tenaga dah, nak cakap pun tak boleh. Letih sangat. Tapi sakit. Jadi kita tengok bawah selimut ayah kita ke ibu kita tu, tengok kaki dia macam mana. Kalau kaki tegak lagi, okey lagi lah. Kalau kaki dah menutup situ kan, maknanya dia tengah sakit. Itu terkena mula ajar dia dah. Lepas tu sampai ke pinggang. Pinggang jadi dia tak ada ni dah, tak ada apa, tak ada ruang bawah dia kan. Kita baring tu, dia terus lepas je tu. Tu tengah sakit tu. Kemudian lepas tu ingat mana? Naik atas. Hidung dia jatuh. Hidung dia tahan sakit sampai hidung dia jatuh. Hidung dia jatuh. Sampai tahan sakit sampai hidung dia jatuh. Kemudian telinganya, cuping telinga yang bawah ni kan. Ni panggil apa? Loop panggil apa? Tak ingat nama dia ni. Dia akan melekat ke belakang ni. Dia lepel lah, dia jatuh. Itu tanda tengah sakaratul maut. Orang kata tanda nak mati. Memang nak mati, dia tengah sakarat maut. Maka ketika itu ajarlah kalimah syahadah. Kalau kita nampak tanda daripada ayah kita, sebut nama dia. Kan? Sebut nama dia. Katakan ayah kita namanya Samsudin. Ayah Samsudin kan. Ikut dengar saya cakap, ikut saya cakap, kita baca. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia dengar. Lepas tu kalau kita nak ulang pun ulang pelan-pelan. Kalau tak ulang pun tak apa. Sekali tu cukup. Dia dengar dah. Dia dengar dah. Tak payahlah la ilaha illallah. Kalau katakan nak ulang boleh juga, tapi sekali tu cukup dah. Sebab masa tu dia tengah sakarat, dia dengar. Dia tahu. Dan dia akan ikut kita. Sebab masa tu dah ada macam-macam datang kat dia. Macam TV, syaitan semua datang. Last minute nak sesatkan kita. Apa yang disesatkan? Kalimah tauhid. Sama lah hidup kita ni yang disesatkan. Syaitan kata, tak apa, kau nak semayang lah. Tapi semayang kau syirikkan Allah. Macam mana kau semayang berbangga-bangga? Kan? Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un.
wa yamna'una al-ma'un. Kamu semayang tapi lalai, semayang tapi bangga-bangga, riak, tunjuk kat orang kan. Semayang tapi syirikkan Allah. Kamu nak puasa syirikkan Allah. Tak apa. Jadi sebenarnya yang dia target ni syirik tadi. Sebab bila syirik Allah tak terima. Dosa paling besar sekali. Jadi ini perkara yang pertama, kita nak kena sentiasa latih diri kita mentauhidkan Allah dan menzahirkan, menampakkan kehambaan kita kepada Allah. Tandanya hati kita nak tunduk kat dia, nak rendah diri. Bila Allah bagi kita kejayaan, kita rendah diri kat dia, kita kata terima kasih Allah, alhamdulillah berikan kepada aku ni, kejayaan. Rendah diri kat Allah, nak berdoa kat Allah. Doa dia, doa. Banyakkan doa. Doa kena banyak. Lagi banyak doa, lagilah kita menzahirkan kelemahan kita pada Allah. Kita jangan menzahirkan kelemahan pada musuh. Pada musuh tak boleh zahirkan kelemahan. Tapi tidak boleh pula menunjuk kehebatan kita pula kan. Tapi maknanya dengan Allah ni sebab kita mentauhidkan Allah tadi. Mentauhidkan sifat dia, nama dia, zat dia, mentauhidkan perbuatan dia. Maka untuk itu kita perlukan kepada al-yaqin. Kenapa kadang-kadang kita boleh buat, kadang-kadang tak boleh buat? Kenapa kadang-kadang kita boleh mentauhidkan Allah, kadang-kadang kita mensyirikkan Allah? Kita rasa hebat kita sebab kita berjaya. Kenapa? Kerana tahap keyakinan kita, al-yaqin. Al-yaqin. Yakin ini adalah cahaya. Cahaya daripada amal yang berterusan. Ini yakin. Jadi kalau amal sekejap-sekejap, dia tak akan sampai peringkat al-yaqin. Yakin ni ialah amalan-amalan, sama ada amalan zahir, amalan batin, yang hati ataupun zahir, yang dilakukan secara berterusan walaupun sedikit, maka dia akan membina keyakinan. Ini sunnah yang Allah dah tetapkan lah. Jadi sebab tu kan kita nak kena ada yakin. Sebab tu kadang-kadang kita tahu kenapa kita boleh, kenapa tak boleh, kenapa kita tak boleh istiqamah sebagainya kan. Kerana al-yaqin ni kunci dia. Maka untuk kita menghidupkan al-yaqin ini, yang selain daripada kita sebut itu, maka kita kena duduk di dalam tarbiyah, dalam jalan untuk memperbaiki diri kita, jalan untuk islah at-tariq kan, untuk mengislah diri kita, jalan untuk memperbaiki diri kita. Maka untuk dapatkan al-yaqin ini, kita kena masukkan diri kita dalam tarbiyah. Itu dia, proses tarbiyah. Tak boleh kita kata aku dah pandai. Kita kata aku dah pandainya, masa itulah kita jahil, automatik. Aku dah tahu dah ni. Orang tu nak cakap, aku dah tahu ni. Bila kata aku dah tahu ni, jahil. Kenapa orang bagi tahu sekali lagi benda yang kita dah tahu? Sebab kita tak amalkan lagi. Allah yang bagi tahu tu. Sebenarnya hakikatnya kan perbuatan Allah. Kan, ada orang. Siapa bagi tahu? Anak kita bagi tasirah kita kan. Ayah, kan. Ayah ni selalu melambat-lambatkan solat. Anak cakap, anak kita yang kecil tu kan. Itu anak cakap, tapi perbuatan tu hakikat perbuatan Allah. Allah yang nak sampaikan, melambat-lambatkan. Jadi kita tengok, perbuatan Allah ni. Maka kita pun merasakan ini daripada Allah. Dan tazkirah tu kan, hakikat. Walaupun yang cakap tu anak kan. Jadi untuk kita menghadapi, meningkatkan al-yaqin, cahaya tadi, maka kita kena duduk dalam proses untuk mengislah. Ini akhir zaman macam itu. Wajib. Ini bukan sunat. Al-wasilah ila wajib, wajib. Jalan-jalan. Mala yatimul wajib. Ini kaedah syarak. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ini bukan hadis, ni kaedah. Mala yatimul wajib, kan, tidak sampai sesuatu yang wajib itu illa bihi, melainkan dengan perkara tersebut, maka fahuwa wajib, maka perkara itu menjadi wajib. Nak sembahyang, tak boleh sembahyang kecuali dengan berwuduk, ambil sembahyang, maka ambil sembahyang jadi wajib. Nak sampai pada Allah, tak boleh sampai melainkan duduk dan tarbiyah. Tarbiyah menjadi wajib. Kita kata nak zikir akan menyampaikan kepada Allah. Ni nak sampai kepada Allah ni dua besar. Satu, zikir dan ilmu dan zikir. Jadi ilmu dan zikir jadi wajib. Sebab tu Nabi gambarkan kan, talibul ilm faridah. Menuntut ilmu itu fardu ke atas setiap
ala kulli muslim wal muslimin ataupun muslim wal muslimat kan. Jadi kita nak rasa macam tu. Jadi untuk duduk dalam tarbiyah ni wajib. Jadi duduk tarbiyah ni wajib, bukan sunat. Kenapa? Kalau kita tak bersihkan diri kita, kita ingat kita dah okey dah, maka kita akan duduk dalam keadaan tak okey. Maka untuk kita tarik duduk di atas jalan ini, maka ada beberapa perkara yang penting yang perlukan kepada huraian. Mungkin hari ini kita tengok satu ataupun dua kan. Yang pertama secara umumnya. Secara umum, yang pertama sekali mestilah melakukan mujahadatun nafs. Yang pertama, untuk duduk di atas jalan mengislah diri, mesti melakukan proses tazkiyah an-nufus, at-tazkiyatun nufus. Iaitu kita membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita, itu nombor satu. Maksud islah diri ini mesti bersih hati. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum melainkan dia mengubah apa yang ada dalam diri dia. Ini maknanya tazkiyatun nufus ataupun tazkiyatun nafs, orang panggil. Yang kedua ialah at-taubah. Mesti berada dalam bertaubat, proses kita kena faham. Yang ketiga, mesti sampai istiqamah, maqam istiqamah. Yang ketiga, bukan sekadar kita buat sekali-sekali, maqam istiqamah. Yang keempat, mesti ada proses kan, tafakkur, muhasabah. Maknanya mesti ada muhasabah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah ila akhir. Allah gambarkan, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap daripada kamu memerhatikan apa yang kamu buat untuk hari esok, untuk hari kiamat, akhirat nanti. Muhasabah. Jadi muhasabah ni termasuklah kita sebut uzlah semalam. Ada juga kena ada masa untuk beruzlah kita dengan Allah sahaja. Selalu kita kata 15 minit, sejam, satu hari kan. Itu untuk sebagai daily punya. Yang sekali tu kita kena buat macam i'tikaf 10 hari akhir Ramadan kan, contoh. Itu muhasabah, itu tujuan uzlah. Yang kelima ialah pergaulan yang soleh. Kita yang kelima, kita kena ada sahabat-sahabat yang soleh. Dengan sahabat yang soleh ni, satu matlamat ni kena apa? Kan? Kena jumpa selalu. Kalau tak jumpa selalu, calling. Sekarang ni dia boleh calling kan, ataupun message. Kena jumpa selalu. Orang baik-baik ni kena jumpa selalu. Kenapa? Sebab sahabat yang baik ni adalah antara perkara jalan nak dekat Allah, jalan nak islah. Ni jalan. Kemudian yang keenam ialah kita kena ada pimpinan juga, mursyid. Kalau boleh ada guru yang boleh membimbing kita. Kalau kita duduk jauh-jauh dekat kutub selatan, kutub utara, tak ada orang lain, kita seorang kat situ dengan penguin yang comel dan halal dimakan. Kalau kita nak sembelih ada orang comel dan halal dimakan penguin kan, duduk dengan penguin je. Orang lain tak ada kat kutub utara, kutub selatan. Kita tak apa, dan ada Allah akan bimbing kita. Tapi maknanya kalau boleh cari guru lah, ada guru, ada pembimbing, ada murabbi. Jadi ini antara secara umum. Yang pertama sekali kita nak tengok sikit mujahadatun nafs. Jadi mujahadatun nafs ini secara umum ada 3 proses. Secara umum 3 proses. Yang pertama sekali disebut takhali, iaitu proses untuk kita mengosongkan diri kita, membuang daripada diri kita, menyucikan diri kita daripada perkara yang merosakkan. Ini nombor 1. Maknanya dalam erti kata lain juga, kita merawat kelemahan kita, mu'alajah al-uyub. Jadi yang pertama sekali ialah kita kena tengok keaiban. Sebab keaiban kita ni, dosa kita, maksiat kita, kelemahan kita, itulah yang menyebabkan kita tak boleh pergi ke Allah. Itu nombor 1. Jadi nombor 1 kita kena mengosongkan. InsyaAllah nanti kita bincang lah satu-satu ni. Kita kena bincang, dia ada ni, mungkin tak sempat semua, kita buat apa yang boleh lah, nanti kita sambung lagi kan. Yang kedua ialah tahalli, itu kita mengisi diri kita, menghias
diri kita, memasukkan diri kita dengan akhlak yang mulia, sifat-sifat yang mahmudah, yang mulia, yang terpuji. Yang kedua, macam mana kita nak berakhlak. Dia ada proses juga. Dia ada proses. Dia ada dia punya kaedah dia juga. Ini semua nak mengislah diri kita. Dan yang ketiga ialah, kalau istilah tasawuf disebut tajalli, iaitu kita ingin merasai kebesaran, kehebatan, keagungan Allah. Macam yang kita sebut tadi, mentauhidkan Allah tadi. Jadi bila kita melakukan pengosongan diri kita daripada dosa, kelemahan, maksiat, mungkar, suasana yang buruk, bila kita mula menghiasi dengan sifat-sifat yang baik, yang soleh, mahmudah tadi, maka akan sampai peringkat ketiga, hati kita akan bersih. Maka hati bersih tu dia akan ada tajalli. Tajalli ni istilah tasawuf, istilah orang-orang ulama-ulama muhakkikin. Kita akan dinampakkan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah perasaan merasai kebersamaan dengan Allah, merasai kehambaan kita. Ini perasaan ni. Jadi tapi kita kena buat yang pertama, kedua tu, baru dia boleh dapat yang ketiga ni. Jadi ketiga-tiga ni proses ni asas untuk mujahadah. Jadi kalau kita sembahyang, kita puasa, kita beramal, itu ibadah, jalan-jalan mujahadah tu. Tapi untuk apa? Untuk nak kena buang. Sebab tu setiap amalan kita mesti nombor satu, mesti ada proses takhali, iaitu kita nak buang. Buang ni nak bertaubat daripada dosa kita, kelemahan kita. Jadi sembahyang tapi yang tidak ada taubat di dalamnya, maka sembahyang tu tidak akan mengislah kita. Lebih kurang begitulah. Maknanya kita berpuasa tapi tidak melahirkan kekuatan takhali contohnya, maka puasa tu tidak mengislah kita. Proses tu tak berjalan walaupun kita berpuasa. Jadi puasa ni adalah alat. Ibadah ni alat sebagai untuk kita baiki diri kita. Tapi prosesnya nak membuang, nombor satu, mengosongkan. Sebab tu kita puasa contohnya, kita tak makan, tak minum, kita menjaga daripada perkara yang membatalkan puasa dan sebagainya, tu adalah nak mengosongkan. Itu contoh. Jadi ini maksud proses. Jadi kosongkan daripada keburukan, buang keburukan, kita ambil akhlak yang mulia, tahalli tadi, dan baru kita akan dapat tajalli. Kita akan dapat merasai kehebatan Allah. Ni kemuncaknya, kita akan merasai kehebatan Allah, keagungan Allah. Tengok pokok, dah tak nampak pokok, dah nampak keagungan Allah. Hati kita rasa macam. Maksud nampak ni bukanlah kita nampak Allah kat pokok tu, tapi kita merasai dalam hati kita, hebatnya Allah, kan? Bijaksananya Allah, kan? Tengok pokok, tengok orang macam tu juga, tengok anak macam tu juga, kan? Tengok perkara yang berlaku pada kita, qada dan qadar, begitu juga. Sedih apabila salah seorang saudara kita meninggal dunia, Abang Ali baru ni, kan. Sehari 2 hari lepas tu meninggal pula Tuan Guru Isa Yahya, rahimallah. Tuan Guru Isa Yahya ni antara orang yang banyak membawa kebaikan kat Malaysia ni lah, kan. Orang tak kenal dia, kan. Tak ramai kenal dia. Tapi dia ada sanad yang sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanad la ilaha illallah, sanad syahadah. Di antara yang ada. Dia belajar di Mekah juga, dia belajar di sana lama. Jadi tuan guru ni banyak dah nak meninggal dunia dah. Kan? Allah ambil dia seorang-seorang. Kan? Kenapa? Allah SWT nak menguji kita lah yang tinggal ni hari ni. Kan? Banyak ulama akan meninggal dunia. Lagi apa? Lagi dekat dengan kebangkitan ni, kan, lagi banyak ulama akan diambil oleh Allah. Ilmu akan diangkat. Sehingga kan orang akan hidup dalam keadaan kebodohan. Rasa diri pandai, kan, tapi rupanya bodoh dan jahil. Baik. Jadi dalam ketiga proses ini, kan, adalah satu perkara yang penting. Macam mana nak buat 3 benda ni? Apa asas nak buat 3 proses ni? Asas nak buat proses mengosongkan diri kita daripada sifat jahat, menanam sifat yang baik, dan kita sampai peringkat merasai kebesaran Allah tadi, proses apa? Dia bermula dengan disebut iradah. Iradah ni apa? Kehendak.
hati kita nak ada perasaan jadi baik. Mesti ada. Mesti hati kita nak jadi baik, hati kita tak nak jadi jahat. Gitu. Nak menolak kejahatan, mesti ada. Dia panggil iradah, kehendak, niat kita yang kita rasa saya nak jadi baik. Itu dia bermula kat situ. Sebab itulah kalau orang tu tidak ada kesedaran, tak mau, kita ajak dia dengan ceramah pun dia tak mau. Dia tak mau. Yang mana anak ni kena bentuk yang tu dulu. Itu pertama ya. Kesedaran untuk nak jadi baik, kesedaran untuk nak dekat Allah, kesedaran tu dulu. Al-wa'yun as-sahih. Dan al-wa' ni kesedaran yang menimbulkan perasaan nak berubah, perasaan nak melakukan proses islah tarbiyah. Kalau tak dapat. Sebab tu apa rahsia anak-anak yang berjaya di universiti dengan yang tak berjaya? Rahsianya hati mereka tu ada rasa nak buat baik. Jadi bila dia pergi ke universiti, dia cari orang yang baik-baik contohnya. Dia terselamat. Kan? Sembahyang, kita ajar sembahyang belaka, sekolah agama belaka. Ada seorang sekolah agama terkenal dekat Malaysia ni, tapi tak sebutlah namanya daripada sekolahnya kan. Cian sekolahnya baik-baik kan. Dia pergi belajar kat Amerika. Di Amerika sampai orang panggil ustaz. Kenapa panggil ustaz? Sebab dia orang belajar bahasa Arab. Dia main sekolah agama, orang semua pakat panggil ustaz belaka. Semua rujuk kat dia. Tiba-tiba dia ni jadi ada culture shock. Culture shock ni apa dalam bahasa Melayu? Kejutan budaya. Adik kejutan budaya dik. Pergi Amerika. Lepas SPM pergi Amerika. Sekolah agama. SPM umur 17 tahun. Muda-muda. Tiba-tiba jumpa sana kan, sebelum ni dalam sekolah agama semua bertutup. Laki perempuan pisah kan. Kalau hak perempuan tutup aurat elok kan. Tak ada jumpa-jumpa, malu-malu, tunduk pandangan. Tiba-tiba kat sana semua buka kan. Semua buka. Terkejut dia. Terkejut dia. Di sebuah universiti di Amerika. Belajar sama-sama. Sekolah apa ni? Ini sekolah agama ni. Ini bukan universiti saya lah. Nanti orang cari universiti saya pula. Tak. Kan? Tempat lain. Ini cerita kisah benar yang berlaku. Sehingga akhirnya kalau musim panas tu, orang Amerika musim panas ni, dia panggil mandi matahari. Sunbathing. Sunbathing, mandi matahari. Cahaya matahari. Berjemur. Duduk kat tepi kolam ke, duduk kat tepi jalan. Kalau ingat lagi, masa nak pergi first time musim panas di Amerika, musim panas first time. Dia ada 4 musim. Musim panas first time. Keluar rumah tengok-tengok, tiba-tiba orang duk kan, tak ada surat benang pun kan. Baring dia tutup bahagian atas sikit, bahagian bawah tutup segitu je. Tahu sikit je. Baring dekat depan rumah kita. Nak keluar tu tengok Allah Akbar kan. Kita selalu dengar, tak pernah tempur kan. Jadi ada di kalangan kawan-kawan kita ni yang culture shock. Jadi akhirnya dia pun sunbathing sama-sama dengan kawan tu. Dah hitam, dah gelap dah pun. Nak sunbathing apa lagi kan. Mak Saleh dia nak jadi gelap, suntan kan. Dia dah gelap, nak sunbathing apa lagi kan. Dia duduk lagi pakai seluar pendek tepi kolam. Mana ustaz ni, panggil ustaz lah. Sebab apa? Hati tu dah hilang dah perasaan untuk nak jaga, nak jadi baik, nak dekat Allah kan? Walaupun dia ada ilmu. Jadi sebab tu nombor 1 asas kepada proses tarbiyah ini ialah kita kena hidupkan kesedaran nak menolak kejahatan, nak dekat dengan Allah, nak kenal Allah. Ni perasaan iradah kan? Iradah ni kehendak, daya kehendak untuk jadi baik, nak tolong orang. Dan kalau Allah izin ada pada anak-anak kita, mudah dia. Mudah. Kita tengok anak-anak kita kan, mudah. Kalau ada lah. Sebab tu nak berkahwin kena cari orang yang boleh dapatkan anak yang ada hati begitu juga kan. Selagi dapat hati yang lain-lain pula, contoh ya. Wallahu alam. Jadi kita nak tengok sini, ini nombor 1, tu persiapan. Jadi persiapannya rupanya persiapan hati juga. Jadi anak-anak ni bukan kita ajar semayang nombor 1. Walaupun semayang tu nak kena ajar. Nombor 1 nak ajar macam mana nak hati tu nak jadi baik, kepentingan baik ni, kepentingan jadi soleh ni. Nak kenal Allah ni ya.
Allah yang bagi kita mata, kita tengok ni, mata ni Allah bagi ni. Macam tu kan. Yang telinga ni kan, kita latih dia. Okey, hari ni kita tutup mata semua, mari kita keluar jalan depan rumah kita, tutup mata, latihan. Senang ke susah? Susah lah. Tengok sekarang ni mata ni siapa bagi? Kita pernah beli ke mata ni kan? Tak ada. Lahir-lahir ada mata. Ada orang tak ada mata, lahir-lahir buta. Ada juga. Ajar anak-anak pergi, menimbulkan kesedaran untuk jadi baik, jadi beriman. Kadang-kadang bawa kereta naik pergi keluar, tengok gelandangan kan, orang tak ada rumah, ajak anak tengok jalan-jalan tu, tengok orang gelandangan tu. Bukan nak mengutuk, menghina, tak. Tengok gelandangan tu, nak tengok Allah bagi kita rumah, nak kena syukur. Hari ni tak ada rumah, sian dia. Mari tolong dia, ajak dia sedekah, ajar dia sedekah, latih hati dia jadi hati yang peka dengan kebaikan. Ini nombor satu, ini asas. Bila kita boleh buat tu, insya-Allah nak melaksanakan proses mengosongkan daripada kejahatan, nak proses untuk menghias dengan kebaikan, dan nak mendekati kebesaran Allah, dia akan jadi lebih mudah. Ini asas dia. Kalau yang ini tak ada, kita paksa je, boleh paksa kan, tapi dia tidak akan jadi ada satu kekuatan. Untuk kita nak menanam perasaan syuur ini, persiapan ini, maka kita kena bermula dengan kasih sayang. Dia mesti bermula dengan kasih sayang. Jadi sebab itu anak-anak kita nak kena rasa dia disayangi. Kita ada anak kita rasa tak dan kita sayang kat dia? Ataupun anak kita rasa takut je dengan kita, bapak kan, misalnya kan, misalnya apa, tebal kan, melentik kan, janggutnya panjang kan, kena pula tengok dalam berita janggut panjang semua teroris kan, bapa aku teroris. Dia pun tulis sekarang kan, bapa aku seorang teroris. Balik rumah nampak rotan je kan. Jadi kita boleh tak rotan dia? Boleh rotan, bukan tak boleh, tapi dengan kasih sayang. Jadi asas kepada membina iradah qawiyah ini bagi kita untuk mentarbiah diri kita sendiri, dan juga untuk mendiri anak-anak kita, kawan-kawan sahabat kita, ialah kita bina ikatan ukhuwah, kasih sayang. Kasih sayang ni kan, Allah merupakan satu perkara yang fitrah ada pada kita semua. Ini nak kena lemah lembut kan. Benda yang asas begini, barulah dia boleh berjalan kan. Sebelum kita masuk ni, sebelum masuk kelas, kena siapkan dulu dia punya pensel dia punya buku dia punya beg sekolah dia kan. Persiapan tu, kadang kita lupa persiapan tu. Hati yang bersedia untuk duduk dalam tarbiyah, hati yang boleh merendahkan diri dia, baru dia boleh merendah diri dia, baru dia boleh merasakan bahawa dia memerlukan Allah. Itu mula-mula sekali. Sebab tu kita sebut contoh kan, akibat kalau kita tidak bersama dengan Allah ni, apa jadi? Contoh. Kita kata tadi, salah satu perkara yang maksud mentauhidkan Allah ini ataupun mengesahkan Allah ni ialah kita merasakan diri kita hamba, betul? Bila kita buat kerja tu, kita rasa kita hamba. Bukan aku yang buat, Allah yang buat sebenarnya perbuatan hakikatnya. Maka kita merendah diri ke Allah. Maka jadilah kita bersandar pada Allah, tidak bersandar pada kekuatan kita. Kan? Kalau kita aku pandai. Memang aku pandai, memang aku ada smart smart network. Jaringan yang baik, kabel, channel yang baik kan, nak pergi ke mana. Tapi semua tu merupakan hakikatnya daripada Allah, perbuatan Allah. Baik. Apa jadi kalau kita buat tanpa bersandar kepada Allah, apa jadi? Kita berjaya, boleh berjaya tak kita buat tu? Boleh berjaya tak? Berjaya boleh. Kalau Allah bagi berjaya. Contoh kan, kita belajar, kita nak ambil peksa, kita belajar, tiba-tiba dapat A, maka kita rasa aku belajar ni dapat A, bukan Allah yang bagi A. Belajar bagi, boleh tak dapat A? Boleh, Allah bagi A juga. Jadi bila kita buat sesuatu tidak bersandar pada Allah, bersandar pada diri kita sendiri, maka ketika itu Allah akan lepaskan kita pada diri kita.
Itu dia punya natijah dia. Maknanya pasti binasa. Kita tak bersandar ke Allah, kita bersandar pada diri kita. Bila bersandar pada diri kita ni, Allah bagi tak kejayaan, kita buat elok-elok, belajar elok-elok, Allah bagi berjaya. Bukan Allah tak bagi berjaya, sebab Allah Ta'ala ni adil, kau buat, dia bagi. Tapi Allah akan biarkan kita dengan diri kita. Akhirnya kita tak dapat mendekati Allah, tak dapat. Jadi kita ceritakan kepada anak-anak kita bahawa kalau kita bersandar dengan diri kita sendiri, bersandar dengan pandai kita, seolah kita yang pandai, bukan Allah yang maha pandai tadi kan, yang bagi kat kita semua sekali, maka berjaya, boleh berjaya. Allah bagi. Sebab tu ada orang bukan Islam yang kaya raya, ada. Orang bukan Islam yang berjaya dalam pelajaran dia, ada PhD dia punya dapat degree dengan baik, ada. Allah bagi. Tapi Allah lepaskan makhluk itu, manusia itu, jin itu dengan diri dia sendiri, dengan yang dia bersandar dengan dia tadi. Maka dia bersandar tu Allah maka binasa. Bukan binasa kat dunia mungkin dia dapat, tapi akhirat dia akan binasa. Di dunia ni pun dia akan mendapat sesuatu yang ke arah kebinasaan. Jadi sebab tu kita nak kena beritahu juga akibat buruk. Bila kita beritahu akibat buruk ni, maka nak kena buat gini gitu. Jadi maka bila kita dah menghidupkan satu perasaan iradah tadi, kehendak tadi, nak jadi baik ni, duduk dalam tarbiyah, nak duduk dalam tarbiyah, insya-Allah maka dia pun mula nak kena buat ni, nak kena buat ni. Kenapa nak kena buat ni? Dengan kesedaran tadi. Sebab tu Nabi SAW kita tengok prosesnya, dia bermula dengan kesedaran iman. Kesedaran iman. Kesedaran tu dulu. Lepas tu baru ada ibadah. Baru ada ibadah kan, baru ada sembahyang, baru ada puasa, baru ada lain-lain lah, sedekah, semua tu kan. Jadi ini pertama. Jadi untuk duduk dalam proses itu, maka kita kena ada perkara tersebut. Maknanya disebut iradah kan, kehendak, daya kehendak, willpower kan. Dia kena bermula dengan kasih sayang. Kasih sayang. Kita nak kena kasih dan sayang. Tetapi jangan pula kita putuskan kasih sayang itu hanya dengan, kita sebut tadi kasih sayang itu, kasih sayang kita aja, nak kena ikat dengan Allah juga, ikat dengan iman. Kasih sayang ni kan, contohnya kan, abah sayang pada Along kan, sebenarnya sebab Allah sayang pada Along, haji tu kan. Jadi kita hubungkan dengan Allah, semua hubungkan dengan Allah, ni akidah. Bila kita mula latih macam itu, insya-Allah lama-lama kita akan ni. Jadi insya-Allah mungkin kita akan sambung lah kot takhali secara ni kan. Lepas ni tahalli, tajalli. Kemudian kita tengok proses dia macam nak buat. Contohnya takhali ni, contoh sifat bakhil. Sifat bakhil. Bakhil ni sifat buruk kan. Siapa yang bakhil, buruk. Jadi macam mana nak buang sifat bakhil ni? Ni kita bincang lah, kita tengok. Sifat apa? Baran, marah. Sifat buruk banyak kat kita ni. Jadi macam nak buang? Jadi dia akan bincang secara detail, satu. Sambil kita mentauhidkan Allah. Jadi sebab tu kita nak kena mulakan dengan sentiasa cari ilmu, satu. Yang kedua ialah berzikir. Banyakkan zikir. Zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang menjadikan melainkan Allah, tidak ada yang berkuasa melainkan Allah, tidak ada yang bagi rezeki melainkan Allah, tidak ada yang menghina melainkan Allah. Semua Allah sahaja, mentauhidkan Allah. Sebab tu sampai peringkat kan, hati kita ni sampai peringkat kita sebut Allah, Allah, Allah. Ada ustaz-ustaz sebut, mana ada zikir sebut Allah, Allah, Allah ni mana ada kan. Kita sebut subhanallah, Allahu akbar, baru ada kan. Ada Allah sebut dalam Quran kan, yang kita baca mak surat tu kan, qul ya Allah kan, qul ya Allah subhan awidur rahman. Jadi Allah kata qul ya Allah, serulah nama Allah, sebut nama Allah, Allah kan. Jadi ada tak zikir Allah tu? Ada. Sebab tu kita faham Allah ni alif lam ha. Ulama ada orang detail, tapi kita tak nak pergi detail sangat. Tapi secara umumnya Allah ni adalah nama yang diberikan kepada zat yang wajibul wujud. Zat Tuhan yang wajib ada kan.
Nama yang diberikan. Kalau sebut nama Allah tu tak ada dah. Makhluk yang nama Allah tak ada. Dia nama khas. Allah. Jadi bila sebut, sebenarnya dia ada, dia punya, kalau tengok ulama-ulama yang mengkaji muhakkikin ni, dia kaji tu zikir Allah tu alif, dia ada maknanya. Alif tu dialah yang esa kan. Zat yang esa, yang wajibul wujud. Semua sifat-sifat yang agung semua ada pada Allah, zat Allah tadi. Jadi alif. Lepas tu lam. Lam ni ialah sifat Allah. Apa sifat Allah yang pertama? Lam yang pertama dia sebut sifat jalal. Jalal ni Allah yang maha agung. Kita kena bencana, kita kena aksiden, kita kena apa, ni sebab keagungan, kebesaran Allah, tak boleh lari. Kita kena apa, tak boleh lari. Ni Allah, kita tunduk ke Allah, kena tunduk ke Allah. Al-Jalal. Allah ni dia boleh mengazab. Allah boleh Al-Muntaqim, mengazab. Allah Al-Jabbar, Allah boleh kan mengalahkan. Al-Qahar, Allah maha perkasa, Allah boleh menghancurkan. Jadi Al-Jalal kan, lam pertama. Lam kedua kan, Jamal, sifat Allah yang maha indah. Yang kita Ar-Rahman, Allah kasih kita, Allah sayang kita kan? Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Wadud, Allah yang cinta kita, yang indah-indah nama Allah. Kemudian ha kan, alif lam lam ha. Ha ni perbuatan Allah. Perbuatan-perbuatan ni daripada sifat dia. Zat, sifat dan perbuatan, af'al. Jadi bila sebut Allah, dekat situ dah ada kan, zat dia, dah ada sifat dia, dan dia ada perbuatan dia. Allah, 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 Allah. Jadi pada masa tu bila kita faham makna tadi tu kan, maka kita bermula mentauhidkan zat Allah, mentauhidkan sifat Allah, mentauhidkan perbuatan Allah. Allah, Allah, Allah. Ni Allah perintah, qul Allah, sebutlah, serulah Allah. Ini perintah Allah. Jadi kalau ada orang kata tak payah sebut nama Allah ni, kurang tepat lah. Mungkin dia tak perasan agaknya. Ya. Qul Allah, sebut Allah, Allah, Allah. Jadi para ulama menggambarkan yang telah melalui proses, dia kata, apabila hati kita dah boleh menyebut nama Allah, 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 dah masuk dalam lub, dalam hati kita yang paling dalam sekali, dia takkan keluar dah. Dia tak keluar dah. Akan zikir sepanjang masa. Akan zikir sepanjang masa. Dia tengok apa-apa, Allah, 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 Allah je kan. Jadi masa itulah, jadi semua yang kita buat ibadah. Kita melihat ni, melihat jadi ibadah. Kita melihat ni, Allah, Allah ya. Zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Allah, Allah, Allah. Ini latihan, ni kena latihan. Sebab tu nak latih ni kena ada uzlah juga, kena ada dia punya, kita kena ada suasana kita seorang-seorang dengan Allah. Kita bersendirian dengan Allah. Kena ada lah. Tak lama pun, pendek, tak apa. Mula dengan pendek-pendek dulu. Mula satu hari kita ambil 15 minit. Kita dengan Allah je. Handphone apa semua tempat lain, kita dengan Allah saja. Kita berfikir. Tapi kuranglah kesan dia 15 minit daripada banding 15 hari ya. 15 hari tanpa handphone kan. Contohnya kan, macam itulah. Memang susah kan. Cuba tengok satu hari tanpa handphone, cuba. Ataupun kan, cuba 3 hari tanpa handphone. Kalau keluar pergi dakwah ke, pergi mana, pergi ceramah, handphone ada lagi kan. Maknanya kita tak buang lagi kan. Ada lagi ni nak latih tak nak bergantung dengan handphone ni kan. Hari ni hati kita lebih dekat dengan handphone daripada Allah kan. Bila handphone berbunyi net mesej tu, tidur terbangun kan. Tapi bila masuk waktu kan, pukul 3 pagi, waktu yang afdal bangun kan, aduh ya, tidur kan, habis sampai pukul bangun-bangun dah azan dah subuh. Itu nasib baik, kata lepas pula kan. Jamak kan subuh dengan duha pula kan ya. Adik, alhamdulillah adik pun dah terbangun dah tertidur semula. Ni dah bangun, tak syahid dah. Okey, ada apa-apa ni nak tambah ke? Ataupun nak tanya tak? Imam tambah sikit. Tambah sikit.
Ataupun nak bincang-bincang sikit ke kan. Allahu Akbar. Ni pun nampak jauh. Ni tadi nampak dekat. Nak kena beli mati focal. Tak sempat lagi nak pergi. Nak pergi kedai tak sempat. Ada apa tambahan? Adik nak tanya tak? Adik. Adik yang kecil tu siapa nama? Omar. Oh, Omar Al-Khattab. Ada apa-apa nak tanya? Omar apa yang Omar faham tadi? Bagi satu. Apa yang Omar faham ni? Senyum dia. Omar berapa tahun? Omar 8 tahun. Oh, 8 tahun. Omar cerita satu je yang Omar dengar tadi. Apa dia? Cuba ulang balik. Anak-anak kita ni kan, kita ajak benda-benda yang baik, insya-Allah jadi baik. Baik itulah insya-Allah noh. Baik, alhamdulillah. Ada apa? Boleh tambah sikit. Dia beramal sikit je, tapi dia berjaya jaga dari segi takwa dia. Kadang ada masa kita cuba beramal banyak, kadang pelanggar kan. Betul. Apa dia punya rasa dia. Kat mana ada orang beramal banyak tapi dia lepas tu dia langgar maksiat kan. Ada orang buat sikit dapat. Dia sebenarnya hakikat keberkesanan, hakikat kebaikan, hakikat itu semua adalah rahmat Allah. Kita jangan bersandar dengan amal kita. Kita jangan bersandar dengan diri kita termasuk amal kita. Oh, aku dah baca Quran, aku dah hafal Quran, aku dah berzikir, aku dah 10,000 kali zikir satu hari. Mau kita bersandar dengan amal kita. Kalau kita bersandar dengan amal Allah, amal kita, Allah akan biarkan kita dengan amal kita. Maka kita boleh istiqamah. Tak boleh istiqamah sebab bila Allah biarkan kita bersandar dengan amal kita, maka kita akan binasa sebab amal tu makhluk. Kita hanya boleh bersandar dengan Allah sahaja. Sebab tu kejayaan kita, kebaikan, peningkatan kita, istiqamah, semua-semua tu rahmat Allah. Sebab tu kenapa kita doa, kenapa kita tunduk ke Allah, kenapa hati kita bersyukur, kenapa hati kita sabar kan? Kerana kita nak dapat rahmat Allah. Itu dia. Rahmat Allah ni. Kita makan ni, kita berjaya bekerja, kita makan, kita minum, kita buat apa saja, ni semua rahmat Allah. Jadi kita kenal Allah pun, Allah bagi kita kenal Allah. Contohnya kita kata saya dah zikir dah banyak-banyak, tapi saya tak kenal Allah pun. La ilaha illallah satu hari 1,000 kali, 10,000 kali, tapi tak kenal sebab rahmat Allah tak bersama dengan la ilaha illallah. Jadi kita bersandar pada amal, bukan bersandar kepada Allah. Itu patah balik kepada tauhid tadi. Jadi bila kita bersandar pada Allah ni, benar. Bila kita buat kerja ni, bukan aku yang buat, ni sebenarnya Allah. Jadi kita rendah diri ke Allah. Terima kasih Allah, izinkan aku solat bangun malam. Terima kasih Allah, aku syukur kau bagi aku kekuatan hafal Quran, berzikir, berpuasa. Kita rasa semua tu Allah bagi. Masa itulah kita menzahirkan kehambaan kita pada Allah, dan masa itulah Allah akan tolong kita istiqamah. Allah akan beri rahmat kita. Jadi mungkin amal kita tak banyak, tapi amal yang tak banyak tu bersandar pada Allah, maka Allah SWT akan memberikan. Sebab tu kalau kita amal banyak tapi tidak boleh bersandar pada, kita bersandar pada amal, maka kita tak akan dapat. Ini rahsia kan, bagaimana kadang-kadang kenapa tak boleh istiqamah. Sebab kita tidak menzahirkan kehambaan kita. Boleh semayang bulan puasa tu kan, ramai orang semayang awal-awal, lepas tu akhir dah kurang. Ya, aku dah semayang lah, sebab itulah bersandar kat diri kita kan. Kita tidak solat tidak mendekatkan kita dengan Allah. Kenapa tak mendekatkan dengan Allah? Kita solat, kita puas hati, aku dah solat, aku dah baca Quran, aku dah buat ni kan. Gitu kan. Kita tak rasa Allah bagi, Allah anugerah kan. Kita rasa tunduk, rasa perlu lagi ke Allah kan. Jadi bila kita merasa memerlukan Allah, makin dekat dengan Allah tadi, takarub tadi, maka masa itulah kan, kita akan kan, Allah beri kita rahmat dia ya Allah. Sebab itu kita hajat pada rahmat dia, barakah dia kan. Barakah ni benda sikit kita buat tapi dapat banyak. Itu barakah Allah bagi. Itulah dia. Jadi kenapa kita tak boleh istiqamah? Sebab rahmat tidak bersama kita. Rahmat Allah tidak bersama kita. Jadi walaupun kita buat sikit, rendah diri ke Allah. Kalau kita buat banyak pun rendah diri ke Allah. Cerita.
Jadi bila kita menzahirkan kehambaan kita, masa tu Allah tolong kita. Kalau kita tidak menzahirkan kehambaan kita, maka Allah akan biarkan kita dengan siapa kita bersandar. Kalau kita bersandar dengan nafsu kita, Allah biarkan kita dengan nafsu kita. Kalau kita bersandar dengan makhluk, bos kita, Allah biarkan kita dengan bos kita. Allah biarkan. Kalau kita bersandar dengan diri kita sendiri, Allah biarkan dengan diri kita sendiri. Dan diri kita ni hamba, lemah. takkan dapat. Macam itu. Sebab tu tak boleh istiqamah. Ini antara sebab makam istiqamah. Jadi nak dapat istiqamah ni, kita kena rendah diri ke Allah, menzahirkan kehambaan kita pada Allah. Ya Allah, aku lemah, terima kasih ya Allah, aku syukur Engkau bagi aku kekuatan. Boleh sembahyang, boleh bangun malam. Aku lemah ya Allah, aku tak ada apa-apa, tapi Engkau bagi, terima kasih ya Allah. Kita syukur ke Allah. Sebab tu Allah gambarkan, siapa yang bersyukur, dia tambah lagi. Siapa yang bersyukur, dia tambah lagi. Kenapa bersyukur tambah? Sebab kita menzahirkan kehambaan kita pada Allah. Kita jadi hamba Allah. Kenapa sabar tu Allah sabar ni Allah tambah lagi kebaikan. Allah tambah kebaikan. Kan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila sampai musibah pada kamu, sebutlah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibah. Wa khluf li khairan minha. Atau kama Rasul sallallahu. Apabila sampai musibah, sebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun dengan rasa kehambaan. Ya Allah, Engkau bagilah ganjaran kepada aku dengan musibah ni. Minta ganjaran kau, kan hamba ni minta ganjaran. Dan kau berikan yang lebih baik daripada musibah ni. Maka Allah akan, pasti Allah bagi lebih baik. Ini Nabi kata. Siapa yang baca doa ni, maknanya dia menzahirkan kehambaan dia, pasti Allah bagi yang lebih baik daripada yang dia hilang tadi. Bencana tadi. Ini Nabi sebut kan. Jadi maknanya bila kita menzahirkan dalam penghambaan kita, dalam sabar, kita sabar dapat bencana, maka Allah akan tambah kebaikan. Allah ganti dengan yang lebih baik. Jadi semuanya patah balik pada bergantung pada Allah, bersandar pada Allah. Jangan bersandar dengan amal. Walaupun kita buat amal banyak, tapi amal banyak tu pun Allah bagi. Nak rasa macam itu kan. Bukan kita rasa kita kuat, kita pandai. Kita rasa kita kuat, pandai, maka kita terlepas. Ini kekuatan. Macam rumah ni kan. Rumah ni nampak berat aja kan. Dari sudut nak menanggungnya. Nak bayar sewa je berapa dah kan. Kalau kita fikir logik kan. Nak bayar sewa, nak apa semua ni. Tapi kita jadikan rumah ni sebagai markas untuk kita membina, mentarbiah, mendidik sama-sama, merawat dan sebagainya kan. Jadi jangan bersandar dengan diri kita. Jangan bersandar dengan kita kena kumpul duit-duit sama kita. Sandar dengan sahabat-sahabat kita ni. Walaupun memang kita kena kumpul-kumpul, pakat-pakat tolong-tolong, memang kena buat. Tapi jangan bersandar dengan usaha tu. Dana daripada mana? Dana daripada sumbangan daripada ni. Kita nak kena cari ni. Siapa orang kaya ni, cari ni yang boleh. Kita nak 1 tahun berapa? Katalah 3,000. 3 kali 12 36,000. Untuk rumah saja 36,000 ni. Mana nak cari 36,000 ni? Dan keadaan macam ni kan. Tu ni orang kaya kan. Maka kita pun minta. Allah saja dapat, dia bagi. Kita pun bersandar kat dia. Habis. Jangan bersandar dengan makhluk. Bersandar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak buat projek, nak ambil tanah, nak buat pertanian, 1,000 ekar. Banyaknya kan. Mana cik modal? Kalau fikir tak ada modal kan. Jangan bersandar dengan diri kita. Bersandar dengan Allah. Bila kita meletakkan Allah di depan kita, dalam segala-galanya, mentauhidkan Allah tadi, maka Allah melihat kita menzahirkan kehambaan kita pada dia. Kita memang lemah pun, maka Allah pun tolong kita. Itu rahmat Allah datang. Jangan letak pada kekuatan kita, kemampuan kita. Itu maknanya kita bersandar pada diri kita. Ini bahaya ni. Dia tidak akan boleh istiqamah. Ini semua perkara yang berlaku di depan kita. Kita kena tengok. Bila kita tengok hak tu, insya-Allah. Sebab tu kadang-kadang kita tak boleh istiqamah. Kenapa kita tengok? Mungkin kita lupa kat Allah, lalai kat Allah, tak syukur, tak sabar, tak tawaduk kat Allah, tidak tawaduk pada Allah, rendah diri kat Allah kan. Ataupun kita tak taubat pada Allah, ada dosa tak taubat. Itu semua antara sebab-sebab tanda kita bukan hamba Allah kan. Kita mengingkari Allah. Boleh dia Omar? Tu dia. Omar daripada mula tak tidur dia dengan kuliah subuh. Selalunya yang paling paling cepat syahidnya anak-anak lah kalau kuliah subuh ni.
Anak-anak paling cepat syahid kan. Hari ni dia mata segar dia. Oh, nampak tu. Manis, dia senyum manis kan. Kena banyak senyum. Kena banyak sedekah. Sedekah, salah satu sedekah ni senyum kan. Okey, boleh no? Alhamdulillah no? Alhamdulillah. Macam mana Bob? Ada apa-apa soalan tambahan? Ada imam tambah sikit imam. Kita ada imam kat sini, imam Masjid JPJ. Dia orang panggil surau kan, musalah tak masjid kan. Sebab sebenarnya Jumaat itu kan, hakikat dia masjid. Abang ada soalan bang? Ada? Tak ada? Yang situ ada soalan? Ini. Tak ada Omar cuti sekolah. Siapa sebut ni? Mak-maknya ke? Maknya tentu ni. Tak ada soalan. Okay, Alhamdulillah. So insyaAllah mudah-mudahan kita pergantungkan diri kita dengan Allah. Kita sembahyang, kita rasa rendah diri ke Allah sebab Allah bagi kita kekuatan sembahyang. Nak rasa rendah diri ke Allah. Bila kita mula merasa gitu, kita melatih mentauhidkan Allah, menzahirkan perhambaan. Barulah insya-Allah rahmat akan datang. Ini sunnah yang Allah dah tetapkan. Siapa yang sombong, dia biarkan. Iblis sombong, aku lebih baik daripada Adam, Allah biarkan dia. Walaupun iblis ni kira seorang yang berwibawa, berkaliber kan, hebatlah ibadah dia tu, tapi dia kata dia lebih baik. Maknanya dia rasa diri dia lebih baik kan. Okey, insya-Allah dah. Baik, alhamdulillah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Fasik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa hadiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa syrah suduraha bifaidil iman bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitna ala sya'atik fi sabilik ya Allah. Innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qima wa nas'aluka 'afiyatan min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hablana haqiqatal iman bik hatta la nakhaf wa la narju ghairak wa la na'budu syai'an siwak waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatik wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain wa la aqalla min zalika ya ni'mal mujib. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan, Allahumma ja'alna minal muttaqina haqqan, Allahumma ja'alna minal muhsinina haqqan, Allahumma ja'alna minal muqarrabin, Allahumma ja'alna minal wasilin, Allahumma ja'alna minal arifin, Allahumma ja'alna minal muhibbin, Allahumma ja'alna minal siddiqin wasyuhada'i wassalihin, Allahumma ja'alna minal mahdiyyin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atmim lana nurana واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.